أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 29 hari bulan 3 2022. Pengajian pukul 8.45 pagi, iaitu permulaan tafsir harfiah surah Maryam. Siri yang pertama lah, mukadimah dulu insyaAllah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Umi Naimah, Kak Fatimah, Ibu Rosniati dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi di atas permintaan, ibu-ibu semua dah mesyuarat dan ibu-ibu minta saya untuk setelah habis surah Al-Mulk hari itu, kita sambung surah Maryam. Maka hari ini kita mulakan dengan surah Maryam insyaAllah ya. Kita menggunakan kitab tafsir Al-Munir. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Maryam. Makkiyah. Surah Maryam adalah surah Makkiyah. Apa makna surah Makkiyah ibu? Ibu ayah? Bermakna surah Makkiyah diturunkan. Cuba sambung. Diturunkan macam mana? Surah Makkiyah, surah-surah diturunkan. Okey, di Mekah. Yang lebih tepat sebelum hijrah. Yang lebih tepat ibu ayah, surah Makkiyah, surah-surah diturunkan sebelum hijrah. Cuma sebelum hijrah, kebanyakan masa baginda di Mekah. Pasal tu dipanggil surah Makkiyah. Tapi bukan surah Makkiyah ni mesti turun kat Mekah. Surah Makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Dan kebanyakan masa baginda Nabi SAW sebelum hijrah adalah berada di kota Mekah. Okey. Wahia dan ia. Wahia, kenapa digunakan dhamir mu'annas ibu? Kita surah Maryam ni kita bukan nak cepat habis ya. Kita akan satu persatu kita buka kalimah-kalimah dalam kitab ni. Kenapa digunakan wahia? Mu'annas. Bagus Kak Fatimah, surah. Kerana suratu Maryam. Surah itu adalah mu'annas. Maka wahia yakni surah Maryam 98 ayatan. 98 ayatan, 98 ayat. 98 ayat. Betul, Masya Allah. Tasmiyatuha. Nampak tulisan jelas ya? Tasmiyatuha. Penamaan surah. Sebab kenapa dinamakan surah Maryam. Jadi ibu-ibu nak baca macam mana? Sammayat ke summiyat? Kalau sammayat menamakan, summiyat dinamakan. Agak-agak sammayat ke summiyat? Nak baca fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul? Kedua, summiyat dibaca majhul. Okey? Summiyat dinamakan surah ini sebagai surat Maryam. Summiyat dinamakan surah ini iaitu surah Maryam sebagai surah Maryam. Betul lah? Summiyat dinamakan surah ini surat Maryam sebagai surah Maryam. Mungkin timbul persoalan, Ustaz, kenapa baca surata? Kenapa tak baca suratu? Ni kan maf'ul, ni kan naib fa'il.
Ibu ayah yang dirahmati Allah, ini bukan naib fa'il ya. Ini bukan naib fa'il. Naib fa'il pada sumiyat adalah dhamir hiya dalam dia yang kembali pada surah. Dalam sumiyat ada dhamir hiya kembali pada surah. Dinamakan surah ini sebagai surah Maryam. Masa itu kita terjemah. Sumiyat dinamakan surah ini surata Maryam, sebagai surah Maryam. Itu cara baca dia. Cuma ibu ayah, kenapa surata tak ada alif lam, tak ada tanwin? Kenapa ibu ayah? Pasal di mudhaf. Bagus Umi. Surata Maryam sebagai surah Maryam. Jadi Maryam nak baca mana? Maryam ni, sebelum saya teruskan, Maryam adakah dia isim munsharif ke isim ghair munsharif? Kalimah Maryam. Munsharif ke ghair munsharif? Nah, betul, ghair munsharif. Maka bila ghair munsharif, ketika mana dia mudhaf ilaih, dia majrur. Jadi isim ghair munsharif, alamat jarnya apa ibu ayah? Alamat jarnya apa? Fathah. Bagus Umi. Tadi Kak Fatimah pun dah sebut tadi Maryama ya. Bagus. Alamat jarnya adalah fathah. Maka kita baca surata Maryama. Okey. Dinamakan surah ini sebagai surah Maryam lishtimaliha. Lishtimaliha. Lam ni huruf jar. Pasal tu kita baca lishtimali. Ishtimali. Ibu ayah dengar saya sebut ishtimal. Ishtimal. Dia masdar bab apa tu agak-agak? Ishtimal masdar pada bab apa ibu agak-agak? Ishtimal. Ya. Ibu pukul apa? Ibu pukul apa dia? Iftial betul. Ibu Naimah. Iftial betul ya. Iftial. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dengar suara saya jelas ya? Kenapa tak boleh tulis? Okey. Jadi istimal agak-agak apa tiga huruf asalnya ibu ayah? Istimal agak-agak apa tiga huruf asal? Boleh tulis. Apakah tiga huruf asal pada kalimat istimal? Iftial, masdar dia punya wazan iftial. Apakah tiga huruf asalnya? Betul. Ibu Saidah betul ke? Shin, ta, lam, salah. Shin, mim, lam. Shin, mim, lam. Okay. Shin, mim, lam. Itu tiga huruf asalnya. Shin, mim, lam. Jadi, ibu ayah, daripada Shin, mim, lam, biasa dengar tak? Syama'il Muhammadiyah. Kalimah syumul. Islam agama syumul. Siapa ibu Saidah? Apa dia makna syumul? Apa dia makna syumul? Syumul sempurna. Betul Umi. Sempurna. Sempurna ataupun merangkum. Sempurna maksudnya merangkumi. Merangkumi ataupun menyebut perihal yang banyak mengenai sesuatu. Jadi listimaliha kerana sempurnanya ia ataupun terangkumnya ia. Listimaliha kerana sempurnanya ia ataupun terangkumnya ia, mengandungi ia ala di atas qissati hamli sayyidah Maryam. Ala qissati hamli as-sayyidati Maryama. Kerana kisah, kerana terangkum ataupun terkandung pada surah ini. Ada? Kita tengok the serai tu dalam tu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala qissati kisah hamli mudhaf ni. Ni hamli mudhaf ilaih pada qissati. Dan hamli juga mudhaf pada sayyidah. Hamli as-sayyidati. Jadi ibu ayah, as-sayyidati ni kita kata terjemahnya puan lah. Kalau bahasa Melayu terjemah puan. Jadi kita tak kata puan Maryam, kita kata Sayyidah Maryam saja. Sayyidah Maryam. Cuma ibu ayah Sayyidati kita baca majrur pasal dia mudhaf ilaih. Dan Maryam dan As-Sayyidah pula, As-Sayyidah mubdal minhu, Maryam badal. Jadi ibu ayah, apabila Maryam adalah badal pada Sayyidah, Sayyidah dibaca majrur, Maryam pun dibaca apa?
rafa' ke nasab ke jar? Maryam? Kak Fatimah, saya tak tanya fathah, saya tanya dibaca rafa' ke nasab ke jar? Dibaca jar. Itu ikut soalan. Dibaca jar. Okey, dibaca jar, tapi Maryam adalah isim ghair munsharif. Bila dia ghair munsharif, alamat jarnya apa? Baru fathah, Kak Fatimah ya. Baru kita baca dengan fathah alamat jarnya. Jadi hamli as-sayyidati Maryam. Hamli mengandungnya as-sayyidati, sayyidah Maryam. As-sayyidati majrur dengan kasrah kerana dia isim munsharif. Tapi Maryam majrur dengan fathah kerana dia ghair munsharif. Boleh semua jelas tak? Jelasnya semua? Okay, nak tanya tulisan jelas tak Ibu ya? Tulisan yang baca sekarang ni jelas ke tidak tulisan? Jelas juga Siapa nak baca balik? Try baca balik daripada awal. Oh, kabur. Tak cuma nampak jelas. Yang lain nampak, mesti nampak kabur ya? Yang lain nampak kabur juga ya? Okey, tak apa. Tak apa. Nanti kalau Ibu Ayah, kalau saya bagi PDF ni dekat Ibu Ayah, boleh tak print untuk surah Maryam? Boleh tak print sendiri untuk surah Maryam, print dulu dalam 20-30 ayat dulu, boleh? Saya bagi PDF nanti, Ibu Ayah print. Muka surat yang terlibat surah Maryam, ayat pertama sampai 30 dulu. Boleh ya? Itu supaya kita belajar, Ibu Ayah ada dia punya nota dekat tangan, senang. InsyaAllah ya. Ataupun siapa yang pandai buat, dia buat lebih sikit, lepas tu post pada kawan-kawan yang lain. Bayarlah sikit pada ibu yang buat tu. InsyaAllah ya. Okey. Wa waladatiha ala qissati hamli as-sayyidati Maryam, dan juga kisah beranaknya beliau akan Nabi Isa AS. Jadi Ibu Ayah, tengok ya, kisah mengandungnya Sayyidah Maryam dan beranaknya Sayyidah Maryam akan Nabi Isa. Jadi ni huruf athaf. Kita baca wawala datiha. Kenapa baca dati? Majrur kerana wawala dati ini maktuf kepada hamli. Kisah mengandungnya Sayyidah Maryam dan juga kisah beranaknya Sayyidah Maryam akan Nabi Isa. Boleh ya? Saya ulang balik. Kenapa dia baca wawaladatiha? Kenapa baca waladati? Kerana dia adalah maktuf kepada hamli. Kisah mengandungnya Sayyidah Maryam dan juga kisah beranaknya Sayyidah Maryam akan Nabi Isa alaihi salam. Okey? Isa alaihi salam. Min ghairi abin. Min ghairi tanpa abin. Bapa. Jadi Ibu Ayah, abin ini isim apa kita dah belajar? Isim apa? Dia termasuk asma apa Ibu Ayah? Abin ni termasuk asma apa? Termasuk dia adalah asma khamsah. Ya. Tetapi semuanya salah. Dia saya saja dia masuk perangkap, buat perangkap. Semua masuk perangkap. Ibu, ayah, kalau asma khamsah dia mesti mudhaf. Sekarang dia mudhaf ke tidak? Dia tak mudhaf. Maka dia bukan asma khamsah Ibu ya. Masuk perangkap dah. Dia bukan asma khamsah. Dia adalah isim mufrad munsharif biasa. Pasal tu kita akan baca min ghairi abin, tanpa bapa saja. Betul Umi, betul dia mudhaf ilaih, betul. Masya-Allah. Dia mudhaf ilaih. Tapi bukan pasal dia mudhaf ilaih ni. Mudhaf ilaih tu bukan jawapan. Dia adalah isim mufrad munsharif biasa. Walaupun dia memang mudhaf ilaih, tapi itu bukan kita bincangkan. Cukup kita tahu abin isim mufrad munsharif biasa. Dia tak termasuk asma khamsah kerana dia tak mudhaf. Jelas tak Ibu Ayah semua? Saya memang sengaja buat perangkap supaya Ibu Ayah nampak kesilapan kita dan ingat kesilapan tu. Boleh ya? Jangan kecil hati ya. Memang saya nak Ibu Ayah nampak kesilapan masing-masing dan ingat. Oh, ingat apa ni? Ingat. Boleh ingat. Macam tu ya, insya-Allah. Wa asda'i zalikal hamli.
Wa asda'i zalikal hamli wa ma tabi'ahu. Okay. Wa asda' ni nanti kita tengok maknanya apa. Asda' ni saya lupa. Teruskan. Zalikal hamli wa ma tabi'ahu wa rafaqa wiladata Isa. Okey. Wa ma tabi'ahu, dan apa yang mengikutinya. Wa rafaqa wiladata Isa, dan sekali berlaku rafaqa ni yang berlaku sekali beriringan dengan beranaknya Nabi Isa min ahdasin ajibatin, min daripada ahdasin, peristiwa-peristiwa, jamak taksir, peristiwa-peristiwa ajibatin, yang ajaib. Soalan saya, ibu ayah, kenapa ajibatin ini muannas? Kenapa tak kata ajibin? Kenapa kata ajibatin dengan tamar butah? Kenapa? Kerana ia adalah sifat kepada kalimah ahdas. Ibu ayah, ahdas jamak taksir kan? Saya dah cakap jamak taksir kalau dia tidak berakal, jamak taksir tu dikira apa ibu ayah? Jamak taksir kalau dia ghair aqil, tidak berakal, dia dikira muannas. Oleh kerana itu didatangkan sifatnya ahdasin, peristiwa-peristiwa yang ajibatin, yang menakjubkan. Min ahammiha kalamuhu. Min ahammiha, daripada ahammi. Okey ibu, aham. Apa dia aham tu? Apa maksud aham? Aham maksudnya yang paling utama. Paling penting, betul Umi. Paling penting. Kalau penting, muhim. Muhim penting. Tapi kalau paling penting, sangat penting, aham. Jadi min ahammiha, daripada yang paling utama, daripada ni kembali pada ahdas tadi. Daripada yang paling utama daripadanya, nya itu ahdas tadi, apa dia? Kalamuhu. Kalamuhu, bercakapnya baginda. Hu ni baginda Isa AS. Wa huwa tiflun fil mahdi. Wa huwa tu terjemahannya padahal ataupun sedangkan. Wa huwa, sedangkan, huwa dia ataupun baginda alaihissalam, tiflun, masih baby, fil mahdi. Apa dia mahdi? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa dia mahdi? Buayan, ya. Maksudnya buayan. Okey, saya nak tanya ibu ayah. Okey, kalimah mahdi ni, sekejap ya. Kalau kita tengok pada surah, sekejap ya. Pada surah Amma Tasa'alun, surah An-Naba, saya teringat sekejap. Saya tak hafiz, jadi kena tengok balik kalau tak lupa. Okay, surah An-Naba. Okey. Okey. Allah berfirman surah An-Naba ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada. Kita dah bincangkan ibu ayah kan dalam tafsir, betul? Ingat tak kita dah bincang dalam tafsir juzuk Amma? Ada kan? Okey. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihada? Mihada dengan mahdi sama tak? Asalnya sama. Allah sebut mihada maknanya hamparan. Dari segi apa tu ibu ayah? Okey, kalau baby kita tidur dalam buaian, boleh tak satu saja benda yang tak rata dekat belakang badan dia, dekat ampai tu, dekat buaian tu, boleh tak? Macam ada puting dia ke bawah tu, biji dadu ke? Tak boleh kan? Kita akan pastikan tak ada satu pun yang kena pada badan dia di atas hamparan tu. Pasal apa? Nanti akan membuatkan dia selesa ke tak selesa? Akan membuatkan dia jadi tak selesa. Jadi hamparan untuk kita bagi baby kita tidur, mesti betul-betul tak ada sebarang benda yang menghalang keselesaan dia tidur. Maka Allah sebut alam naj'alil arda mihada dalam ayat surah An-Naba. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini mihada, terhampar?
Maksudnya bumi ini Allah hamparkan pada kita sehingga semua manusia mudah dengan penuh selesa buat apa saja atas muka bumi sebagai khalifah Allah. Setuju tak ibu ayah? Kita buat rumah dekat kawasan-kawasan yang bergunung ke, dekat kawasan-kawasan yang rata. Kita buat rumah kawasan rata. Memang ada segelintir manusia buat rumah kat gunung. Tapi secara asasnya semua manusia buat rumah kat kawasan rata. Kawasan yang ataupun kawasan tu tak rata, ada pokok semua tapi ataupun ada bukit bukau. Tapi mudah tak kita nak ratakan? Mudah kita nak ratakan. Allah Ta'ala yang permudahkan semuanya. Allah kata, alam najalil arda mihada. Mihada tu, Allah hamparkan macam mana mak bapak hamparkan hamparan yang paling selesa untuk anak baby dia tu. Okey. Jadi buaya, wahwa tiflun fil mahdi, sedangkan baginda masih kecil dalam buayan. Okey, setakat ni ada soalan tak ibu ayah? Tak ada Okey, tak ada, kita teruskan. Sekejap ya. Okey. Kita tengok dulu kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Ada kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Okey. Bisa nampak kan? Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Mungkin nampak kabur sikit tak apa lagi boleh. Minta maaf sangat. Okey. Satu Zakaria alaihi salam, kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Sangat menarik ibu saya ya, masya-Allah. Zakara bukan Zakara, Zukira. Kita baca Zukira, nama majhul. Zukira Zakaria fil Quran, disebutkan kalimah Zakaria dalam Al-Quran samaniya marrat. Samaniya marrat berapa kali ibu ayah? Disebutkan nama Nabi Zakaria AS dalam Quran sebanyak berapa kali? Samaniya marrat, 8 kali. Sebanyak 8 kali. Fil ayatain, surah Ali Imran ada 2 ayat. Surah Al-An'am 1 ayat. Maryam 2 ayat. Anbiya 1 ayat. Itu masing-masing boleh tengok lah. Bila dah print nanti, nampaklah apa yang dimasukkan. Okay. Wa kana li Zakaria Abi Yahya. Okey ibu ya. Wa kana, dan adalah li Zakaria, untuk Nabi Zakaria itu, Abi Yahya. Agak-agak Abi Yahya tu apa jadi? Kenapa Abi Yahya tu apa hubungan dengan Zakaria? Saya adalah Muhammad. Nama dia Muhammad. Dia ada anak nama Luqman. Dia ana Muhammad, Abu Luqman. Bagus ibu Saidah jadi badal. Aku adalah Muhammad, yakni bapa pada Luqman. Macam tu jugalah. Adalah untuk Nabi Zakaria. Siapa Nabi Zakaria? Dia, baginda adalah bapa pada Nabi Yahya. Baginda adalah bapa pada Nabi Yahya. Jadi sekarang ni ibu ayah, Abi ini baru asma khamsah. Kerana dia menjadi mudhaf. Dia mudhaf kepada kalimah Yahya. Okey? Kepada Nabi Zakaria, untuk Nabi Zakaria, iaitulah baginda juga dipanggil Abi Yahya. Soalan saya, kenapa dibaca Abi? Kenapa tak baca Aba? Kenapa tak baca Abu? Jawapannya kerana Zakaria ini akan jadi mubdal minhu. Abi ni badal dia. Badal kena ikut i'rab mubdal minhu. Sekarang ni boleh Zakaria rafa' ke nasab ke jar? Li Zakaria. Rafa' ke nasab ke jar? Jar. Jar kerana ada huruf jar sebelumnya, huruf lam. Huruf jar, li Zakaria. Cuma nama Zakaria termasuk isim mufrad munsharif. Cuma di sini ibu ayah mufrad munsharif rafa' dengan dhammah zahirah. Nasab dengan fathah zahirah. Rafa' dengan dhammah. Nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Cuma sekarang ni Zakaria kasrahnya kasrah zahirah ke kasrah muqaddarah? Zakaria kasrah zahirah ke kasrah muqaddarah? Muqaddarah, bagus Kak Fatimah. Kasrah muqaddarah. Jadi dia nasab, dia jar.
Tapi jarnya alamatnya kasrah muqaddarah. Maka abi pun kena ikut jar juga. Dia kena ikut jar. Cuma abi adalah asma' khamsah. Asma' khamsah rafa' dengan apa? Rafa' dengan waw. Nasab dengan alif. Jarnya dengan ya. Kerana dia jar lah kita baca abi. Tak baca abah, tak baca abu. Ustaz, kita kan belajar tafsir. Kenapa sebut semua kalimah-kalimah ni? Inilah matlamat kita. Ibu-ibu nak saya terjemah tafsir saja ke ataupun nak faham juga kalimah-kalimah bahasa Arab ni? Kita belajar nahwu surah. Ibu ayah ada pilihan. Kalau nak saya tafsir saja, saya tak nak terang lagi dah bahasa Arab ni. Kalau betul-betul nak faham tafsir dengan cara yang lebih betul, cara pondok, saya akan terang cara pondok. Nak cara pondok ke cara orang awam? Kalau ibu nak cara pondok, saya terang cara pondok macam ni, cara pondok. Boleh ya? Cara pondok. Okey. Jadi, cara pondok ni sebenarnya tak berat pun. Boleh faham dengan syarat asas bahasa Arab yang kita belajar tu, yang ibu belajar dengan saya, khusus-khusus tu, ulang-ulang kaji semua. Kalau terlepas, dengar balik, salin. Itulah. Kalau tak, ibu-ibu akan tercengang dengar badal lah, apa benda lah. InsyaAllah ya. Tak terlambat lagi, ibu-ibu boleh istiqomah yang pentingnya. Okey. Wa kana li Zakaria Abi Yahya syarikatun fi khidmatil haikal. Apa dia syarikah ni? Berkongsi, rakan kongsi. Pada khidmatil haikal, berkhidmat di al-haikal. Haikal ni kalau bahasa kita terjemah candi. Cuma candi ni kalau orang Melayu faham, candi ni apa ibu ya? Tempat ibadat orang Islam ke candi ni? Kalau pada fahaman orang Melayu, candi ni macam kuil kan. Jadi kita tak kata candi lah, kita terjemah tempat ibadah ataupun haikal terjemahnya rumah ibadah saja. Rumah ibadah. Mana dia? Apa ya benda ni? Haikal ni maksudnya rumah ibadah. Macam masjid jugalah, macam masjid. Macam tu ya. Maksudnya Nabi Zakaria dia ada orang lain yang sama-sama dengan dia berkhidmat untuk menjaga masjid tu. Menjaga masjid. Apa nama orang tu? Fahuwa, namanya Lawi. Okey. Dia ada kawan namanya pembantu namanya Lawi. Wa kanat Maryamu allati nazaratha. Wa kanat Maryamu, dan adalah Maryam ni isim kanat. Dan adalah Maryam yang macam mana? Allati. Disifatkan Maryam dengan allati. Maryam allati yang nazaratha dengar saya baca. Nazaratha walidatuha. Apa dia walid ibu? Kalau kita jumpa budak-budak panggil bapak dia walid. Apa dia walid? Bapak. Jadi walidatu mak dia. Jadi walidatuha, mak dia. Jadi siapa yang bernazar ibu ayah? Mak dia bernazar ke ataupun Maryam? Sayyidah Maryam yang bernazar. Mak dia bernazar ke Sayyidah Maryam yang bernazar? Mak dia yang bernazar. Maka nampak. Wa kanat Maryamu, dan adalah Maryam allati yang nazaratha walidatuha. Nazarat fi'il madhi. Nazarat fi'il madhi. Muzakkar ke muannas? Nazarat muannas kan? Kenapa muannas? Kerana fa'ilnya muannas. Mana fa'ilnya? Walidatuha fa'ilnya. Yang bernazar akan Maryam itu oleh mak dia. Maksudnya mak dia bernazar akan Sayyidah Maryam. Bernazar untuk apa? Li khidmatil haikali, untuk berkhidmat kepada haikal tadi, tempat rumah ibadah tadi, min nasibi Zakaria, daripada keturunan ataupun daripada keluarga Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi ibu ayah, kita pada baca Quran kan, yang mana mak kepada Sayyidah Maryam, sebelum anak dia lahir lagi, dia dah bernazar tak, bila anak aku lahir, aku akan jadikan dia khidmat untuk haikal masjid. Ada kan? Tiba-tiba yang lahir tu anak perempuan. Tiba-tiba yang lahir tu dia nazar,
Ingatkan anak lelaki. Tiba-tiba yang lahir tu anak perempuan. Itulah. Okey. Jadi, mak kepada Maryam ini adalah ada hubung kait keluarga dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Nanti kita baca lagi. Ada hubung kait keluarga dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Okey. Jelas ibu ayah ya. Ada hubung kait keluarga dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Wa kaffalaha Zakaria. Wa kaffalaha. Kaffala ni pagi tadi saya diterangkan pada pelajar pondok. Kafalam ada makna tanggungjawab. Maka wa kaffalaha Zakaria, dan menjaga Sayyidah Maryam itu oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi mak dia dah nazar dapat anak akan diletakkan dekat rumah ibadah tu. Tiba-tiba anaknya perempuan, maka dia letak juga siapa yang jaga? Nabi Zakaria alaihissalam yang jaga. Boleh? Cakap ini menarik tak kisah Sayyidah Maryam? Sebelum kita mulakan tafsir, kita akan mulakan tafsir selepas habis mukadimah ni. Menarik ya? Jadi ibu ayah, saya akan buat selalulah seminggu mungkin macam 2 kali surah Maryam insya-Allah, dan saya akan buat rakaman. Maryam ada rakaman. Sekarang ni semua tafsir dan ulang kaji ada rakaman. Tinggal ibu-ibu ayah belajar sungguh-sungguh je insya-Allah ya. Ibu ayah ya, setakat itu saja ibu ayah, saya ada kelas sekejap lagi. Saya pula nak pergi belajar dengan guru saya, Ustaz Aziz Mat Aruf ya, di Pondok Lubuk Salak ni. Doakan ibu ayah semua insya-Allah, Allah permudahkan kefahaman saya insya-Allah ya. Dan ibu-ibu ayah doakan semua pada pelajar kami di Pondok Lubuk Salak ini dikurniakan kefahaman agama yang luas, pemahaman bahasa Arab yang baik, dan habis belajar nanti menjadi manfaat kepada seluruh umat untuk menyebarkan agama yang betul, fahaman yang betul, diberi sumber yang betul insya-Allah ibu ayah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.